dari segi permuafakatan, mana-mana permuafakatan pun dia mesti berteraskan kepada kejujuran, keikhlasan dan tidak ada elemen-elemen yang macam mana dikatakan tadi, tikam belakang dan sebagainya. Dengan PAS ini sebenarnya kita, macam mana saya katakan tadi, kenapa orang bawah ini yang kita selalu sebut akar umbi ini betul rasa seronok di mana-mana pun kalau kita tengok, kecuali ada beberapa negeri saja yang mungkin sebab pertelingkahan itu terlalu tajam, tetapi itu pun kita maknanya kita kata biar dulu, maknanya kita selesaikan secara berperingkat-peringkat. Kita tidak maknanya menolak sepenuhnya bahawa berwujudnya sikit sebanyak perasaan yang sukar untuk kita nak menyatukan di sebuah negeri, tetapi rata-rata di peringkat akar umbi, termasuk yang baru-baru ni kalau kita tengok di Melaka pun, akar umbi cukup sayangkan persefahaman dan persepakatan antara UMNO dengan PAS ini, termasuk dalam konteks untuk berhadapan dengan pilihan raya. Tetapi kita dengan bersatu, masalah kita ialah bersatu ini seperti mana PAS dengan PAN ataupun PAS dengan Amanah. Sebab itulah tadi sepatutnya ditanya juga kepada Ketua Pemuda PAS tu, kalau dia kata kena terima bersatu, kita pun kata kena terima jugalah Amanah. Jangan kita hanya skopkan ataupun kecilkan Penyatu Ummah, Muafakat Nasional hanya UMNO bersatu dengan PAS saja. Patutnya kita harus mengambil kira banyak lagi parti-parti politik yang juga mewakili orang Melayu. PBB Sarawak contohnya, ataupun PKR sebahagian besarnya juga orang Melayu. Apatah lagi Amanah yang merupakan asal usulnya daripada PAS juga. Tetapi persoalannya ialah kita kena berlaku jujur dengan dalam konteks hubungan kita. Masalah UMNO dengan bersatu ini dia berakar umbi. Macam mana saya sebutkan tadi, macam mana kita kita berhadapan dengan bersatu ni, parti yang mengkhianati UMNO sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya dia mengkhianati lagi, menerima kata-kata daripada UMNO. Kemudian bila kita sama-sama tubuhkan kerajaan, kita naikkan dia sebagai Perdana Menteri, dan dia tahu pendirian kita bahawa kita tak setuju untuk didaftarkan Perikatan Nasional, dan kita jemput dia untuk terlibat sama dalam Muafakat Nasional. Tetapi dalam konteks begitu, secara diam-diam dia boleh tubuhkan jawatan kuasa penaja. Dia boleh tarik PAS sebagai rakan yang kita telah sama-sama membentuk Muafakat Nasional. Dia boleh tarik MIC daripada rakan Barisan Nasional sebagai parti komponen, sehingga Dewan Tertinggi Barisan Nasional terpaksa bagi kedua pada MIC. Dia terpaksa memilih antara Barisan Nasional atau Perikatan Nasional. Itu sebab akhirnya MIC menulis surat kepada ROS untuk menarik diri daripada menjadi jawatan kuasa penaja. Itu hanya beberapa hari sebelum PRN Sabah diisytiharkan penubuhan secara rasmi Perikatan Nasional. Bila dalam PRN Sabah kita dah bersetuju untuk membahagikan kerusi mengikut yang disepakati, di kerusi-kerusi UMNO bertanding, bersatu boleh letak calon-calon dia, 4 ketua bahagian dia yang bertanding bebas lawan kita contohnya. Dan bila adun-adun calon-calon mereka menang, mereka boleh lantik sebagai pembantu menteri ataupun timbalan menteri dalam konteks Sabah. Jadi ini benda-benda yang menyebabkan kita rasa di Sabah itu kemuncak kepada berlakunya keretakan hubungan yang besar antara UMNO dengan bersatu. Itu tidak termasuk janji pada peringkat awal supaya jawatan ketua menteri itu diberikan kepada UMNO, disaksikan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi sendiri. Saya ingat lagi waktu selepas Sabah untuk kita nak berbaik semula, Tuan Guru sendiri pun, saya bersama dengan Presiden UMNO bertemu dengan Tuan Guru di rumahnya di Putrajaya, rumah kerajaan, dan Tuan Guru sendiri menyatakan ketertilanannya, sebab dia sendiri pun mengakui bahawa perjanjian awal antara 3 presiden, Ketua Menteri Sabah diberikan kepada UMNO. Tetapi kita tahu di tengah-tengah PRN Sabah itu Tan Sri Muhyiddin Hamzah boleh umumkan Datuk Seri Hajiji sebagai Ketua Menteri. Jadi siri-siri tikaman belakang ini bukannya 1-2, tetapi terlalu banyak yang menyebabkan hubungan bukan saja di peringkat atas, hubungan daripada peringkat bawah juga berhadapan dengan masalah. Sebab itulah begitu sukar untuk kita nak mewujudkan keserasian antara UMNO dengan bersatu. Berbanding dengan UMNO PAS, walaupun puluhan tahun
UMNO berkaitan dengan PAS, tapi macam mana saya katakan, kita mengambil masa setahun 1 bulan untuk mewujudkan keserasian itu, dan dia lahir daripada akar undi secara organik. Tapi tidak dengan bersatu.